A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa mawlaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Imran. Ayat 121. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 118 ke? Satu 18 ha? Okey, ayat 118 ha? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Pengajarannya yang pertama, haram mengambil bitanah. Haram mengambil bitanah, iaitu kawan atau saudara yang rapat yang bukan daripada kalangan orang yang beriman. Sebagai penolong. Kerana dia adalah musuh Islam yang akan berusaha bersungguh-sungguh untuk merosakkan agama seseorang.
Yang kedua, hukum haram ini bukan khusus kepada pemimpin-pemimpin sahaja, tetapi juga kepada individu. Iaitu haram mengambil orang kafir sebagai kawan yang rapat. Yang ketiga, menjauhkan diri daripada bitanah, menjauhkan diri daripada bitanah yang jahat adalah antara tuntutan iman. Manakala mengambilnya menyebabkan kecacatan iman. Yang keempat, orang-orang kafir secara umumnya sentiasa berusaha untuk melemahkan iman seseorang menjadikan orang Islam sentiasa dalam kesusahan dan mereka sangat membenci kepada orang yang beriman. Saya pernah sebut satu cerita sebagai contoh lah. Mungkin orang tanya macam mana contoh mengambil bitanah sebagai penolong. Cerita ni saya pernah sebut, iaitu berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Dan ketika itu Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur di Iraq. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mengambil seorang Nasrani sebagai penulis dengan alasan orang Nasrani ini pakar, ada kemahiran dalam penulisan, dalam ilmu hisab yang tidak ada pada orang Islam. Jadi bila Umar tahu, Umar mengutuskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari minta orang Nasrani ini dipecat. Tetapi Abu Musa al-Asy'ari menghantar surat kembali kepada Umar merayu supaya dikekalkan orang Nasrani ini. Dan akhirnya Umar menulis surat sekali lagi kepada Abu Musa al-Asy'ari dan memberitahu dengan ayat yang ringkas, iaitu mata an-Nasraniyyu wassalam. Maksud dia, orang Nasrani telah mati dan wassalamualaikum. Apa maksud dia? Sama ada anggap dia mati, jangan fikir lagi pasal dia, ataupun Cuba kamu bayangkan kalau orang Nasrani mati sekarang, kamu nak bergantung pada siapa? Nak cari dia yang dah mati? Tak ada masalah kan? Bila dia mati, ada orang lain boleh ganti. Jadi jangan, apa alasan pun jangan bergantung pada orang Nasrani walaupun ada kemahiran. Itu maksud menjadikan dia sebagai bitanah. Okey. Bitanah dari segi bahasa tahu tak? Ingat tak? Apa makna dia?
Ha? Bitanatu as-saub. Bitanah mana? Lawan dia ziharah. Zahir dan batin. Makna pakaian tu bahagian dalam. Menggambarkan yang paling rapat dengan badan kita ialah pakaian yang bahagian dalam. Okey, yang keberapa? Yang kelima. Rahmat Allah yang sangat besar kepada orang yang beriman, di mana Allah sentiasa memberi peringatan dan amaran kepada orang beriman daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan iman mereka. Termasuklah mengambil bitanah sebagai penolong. Yang ke-6, musuh-musuh Islam akan sentiasa berusaha dan merancang untuk menyusahkan umat Islam dan menghancurkan agama mereka. Yang ke-8, 7. Kebencian orang-orang kafir dan munafik kepada Islam kadang-kadang nampak pada perkataan dan perbuatan mereka. Tetapi apa yang disembunyikan dalam hati mereka adalah jauh lebih besar dan bahaya. Yang ke-8, anugerah Allah yang sangat besar kepada orang beriman, antaranya ialah dengan menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah dengan sejelas-jelasnya, agar manusia tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Yang ke-9, semakin manusia berakal, semakin manusia memahami ayat-ayat Allah dengan jelas. Dan apabila manusia tidak memahami ayat-ayat Allah, bermakna manusia semakin tidak berakal
Okey, ayat 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Qul mutu bighaizikum innallaha alimu bidzati sudur. Pengajaran dia yang pertama, ilmu Allah sangat luas, bahkan meliputi apa yang dalam hati-hati manusia. Yang kedua, Allah memberi amaran kepada orang yang beriman agar berhati-hati dengan orang yang selalu memberi nasihat yang baik pada zahirnya, tetapi hatinya benci kepada orang yang beriman. Yang ketiga, apa yang diucap di mulut tidak semestinya datang daripada hati yang ikhlas. Maka jangan mudah tertipu dengan kata-kata yang manis. Yang keempat, orang-orang munafik sentiasa menipu orang-orang yang beriman. Tetapi mereka tidak mungkin dapat menipu Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, orang yang beriman wajib berkasih sayang di antara satu sama lain, dan haram membenci antara satu sama lain. Kerana itu adalah sifat orang-orang munafik. Yang keberapa? Yang keenam. Antara sifat orang beriman dan ahli syurga ialah sentiasa dapat mengawal marahnya. Manakala sifat orang munafik ialah
cepat marah dan tidak boleh mengawal kemarahannya. Okey, cukup dulu. Ayat satu lagi, 120, kita bagi pengajaran besok. Kita sambut tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni, ayat 121, kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, ayat 120, Allah cerita pasal apa? Apa pengajaran yang paling besar daripada ayat 120? Apa dia? Itu sebelum tu. Sabar dan takwa. Kalau kamu bertakwa dan kamu sabar, apa kebaikannya? La yadurrukum. Apa saja tipu daya dan perancangan jahat musuh tidak boleh memudaratkan kamu. Makna senjata kita untuk mengelak daripada kemudaratan musuh ialah sabar dan takwa. Dan dalam ayat yang sama juga Allah bagi tahu sifat ciri-ciri musuh. Kalau sebelum ni Allah kata dia sembunyikan yang dalam hati mereka jauh lebih besar daripada apa yang terpancur di mulut mereka, kan? Tapi kita boleh tengok tanda-tanda musuh daripada perbuatannya, walaupun mereka sembunyi dalam hati. Apa dia? Tanda yang sangat mudah kita nampak dan kesan. Apa dia? Bila kita susah, dia seronok. Bila kita senang, dia itulah ciri-ciri musuh. Walaupun dia sebenarnya kawan baik kita, kan? Bila kita dapat anugerah ke apakah, dia tak seronok. Itu sebenarnya musuh. Okey. Jadi ayat malam ni Allah nak beritahu apa ni? Allah kata sebelum ni, kalau kamu bertakwa dan sabar, tidak ada mudarat. Maknanya sebaliknya apa dia? Kalau tak sabar dan tak takwa, mesti kamu akan dapat mudarat, walaupun kamu orang beriman, walaupun kamu sahabat Nabi. Jadi ayat malam ni Allah nak bagi contoh. Contoh apa dia? Bila tak ada dua ni, sabar dan takwa, mesti dapat mudarat, walaupun kamu adalah Nabi dan para sahabat. Okey. Jadi itu adalah kaedah yang tetap tak akan berubah sampai bila-bila. Kalau para sahabat sendiri pun tak sabar dan tak bertakwa, mesti ada kemudaratan. Jadi ayat malam ni sebagai contoh, contoh yang benar-benar berlaku. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz. Dan bila sebut iz, ada ayat yang dibuang ataupun yang tidak disebut, iaitu uzkur, ingatlah. Mana perintah Allah, ingatlah. Is ketika mana? Mana asal dia pada uzkur. Uzkur ni kita tak belajar lagi fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Wajib menunjukkan tak buat berdosa. Apa yang berdosa? Kalau Allah kata ingatlah ketika mana, makna Allah nak suruh kita faham dan ambil pengajaran. Tiba-tiba kita tak faham dan kita tak ambil pengajaran, berdosa tak? Berdosa. Sebab bercanggah dengan perintah Allah. Allah kata uzkur, ingatlah kisah ni dan ambil pengajaran. Okey. Ketika mana? Ghadauta. Ghadauta apa dah? Keluar di waktu pagi. Ini fi'il apa ni? Kita praktis apa kita belajar dalam bahasa Arab. Ghadauta, isim ke fi'il? Fi'il. Fi'il madhi ke mudhari' ke amar? Madhi. Jangan jawab mudhari' sebab belum belajar lagi, ya. Okey, fi'il madhi apa tanda dia? Kita baru belajar dua tanda, kan? Ta'u ta'nis, ta yang berbaris mati di akhir,
Yang kedua, ta yang berbaris di akhir. Sama ada baris atas, bawah ataupun depan kan? Ataupun tuma, tum, tunna. Sekarang fi'il madhi apa tanda dia? Ta yang berbaris. Bila ta berbaris dan barisnya ialah atas, apa makna dia? Awak seorang lelaki. Okey, sekarang ta kita dah tahu makna. Tinggal lagi ghada. Ghada apa makna? Keluar di awal pagi. Jadi ingatlah ketika mana engkau seorang lelaki, iaitu Nabi Muhammad. Engkau keluar di awal pagi. Jadi kalau engkau lelaki, ghadau ta. Kalau engkau perempuan, ghadau. Kalau aku, ghadau tu. Kalau kamu berdua, ghadau tuma. Kalau kamu ramai lelaki, ghadau tum. Kalau kamu ramai perempuan, pandai itu. Cepat pandailah, baru semalam belajar. Itu bukti bahawa bahasa Arab adalah mudah. Baru. Kalau tanya minggu depan belum tentu boleh jawab lah. Kalau macam tu kena tanya setiap malam. Okey, ingatlah ketika mana engkau keluar di awal pagi, min ahlika, dari ahli mana? Isteri engkau. Dari rumah isteri engkau. Siapa ni? Dari maksud rumah lah, ahlika, isteri engkau, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Engkau keluar untuk apa ni? Tubawwi'u. Apa makna tubawwi'u? Dia at-tabawwu'u. At-tabawwu'u. Makna dia, asal makna dari segi bahasa, an-nuzul, turun ataupun menempati. Kita pernah dengar tak satu hadis Nabi SAW, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa. Daripada perkataan ni lah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka turunlah tempatnya di dalam neraka. Sekarang ramai tak pendusta atas nama Nabi? Ramai. Itu Nabi bagi amaran akan jadi ahli neraka, tapi tak ada siapa takut. Sebab tu orang macam ni kena pakai mask 4 lapis, kan, supaya dia berhati-hati. Okey, jadi ketika mana engkau keluar di awal pagi daripada rumah isteri engkau untuk apa? Tubawwi'u. Untuk engkau menurunkan ataupun menempatkan ataupun maksudnya ialah menyusun al-mu'minin, orang-orang beriman. Maqaidah. Maqaidah daripada perkataan maqaidah tu jamak. Maqaidah jamak, plural. Kalau satu, maq'ad, maq'ada sidqin, maq'adun. Asal-asal perkataannya apa dia? Qa'adah. Qa'adah. Pernah dengar qa'adah? Tak pernah. Orang kata qa'adah, dia kata kaedah. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk. Jadi qiyaman daripada qa'ada, duduk. Duduk. Dan bahasa Arab ni,
Kalau perkataan tu duduk, kita nak ubah menjadi makna tempat duduk. Hanya perlu tambah apa? Ma kat depan. Tambah min, dan min tu berbaris atas. Jadi tempat duduk. Kalau jalasa, duduk kan? Kalau tempat duduk, majlis. Sajadah, sujud. Tempat sujud, masjid. Ta'am, makanan. Tempat makan, itu yang paling ingat tu, mat'am. Hasyarai, himpun. Tempat berhimpun, mahsyar. Apa lagi? Jadi senang tak bahasa Arab? Daripada duduk, nak jadikan tempat duduk, tambah min je. Mari atas. Senang kan? Siapa kata susah, dia ada masalah. Okey, jadi tempat duduk satu. Kalau jamak, maqaid. Ketika mana engkau keluar di awal pagi daripada rumah isteri engkau untuk menempatkan, menyusun orang-orang beriman, maqaid, tempat duduk. Ini sebenarnya cerita pasal apa ni? Perang apa ni? Perang Uhud. Perang Uhud berlaku pada tahun berapa? Apa dia? 3 Hijrah. Nak jawab ke nak tanya? Dia peperangan pertama tahun berapa? Dan peperangan apa? Badar. Tahun berapa? Tidak 1, 2, tidak 2, 3 kan? Lama-lama betul lah tu. Badar, peperangan pertama 17 Ramadan 2 Hijrah. Lepas tu berlaku peperangan Uhud 11 Syawal 3 Hijrah. Okey, peperangan Badar ni berlaku, apa punca dia? Kena tahu sejarah. Baru kita rasa kehebatan tentera Islam dan rahmatnya Allah kepada orang beriman. Dengan bantuan yang luar biasa, orang Islam menang. Asalnya ialah Nabi nak rampas harta barang dagangan daripada Abu Sufyan dengan rombongan dia yang datang daripada Syam. Kenapa Nabi nak rampas? Orang Islam boleh tak rampas harta orang kafir sewenang-wenangnya? Tak boleh. Kenapa Nabi nak rampas? Sebab mereka rampas harta orang Islam yang ada di Mekah. Bila mereka, orang Islam semua berhijrah ke Madinah, harta mereka tinggal di Mekah dan dirampas oleh orang musyrikin. Jadi Nabi nak ambil balik. Jadi masa tu Nabi keluar. Badar ni lebih kurang 120 km daripada Madinah. Dia jalan lama, Madinah ke Mekah, jalan lama. Kalau kita pergi sekarang tak akan jumpa lah. Pernah pergi Badar? Pernah? Jalan lama kan? Saya pernah pergi Badar ni, tempat peperangan Badar. Lebih kurang 120 km daripada Madinah. Jadi Nabi pergi ni asalnya tanpa persiapan untuk perang langsung. Sebab Nabi pergi bukan nak berperang. Senjata pun tak ada. Kemudian 2 ekor kuda sahaja. Dah adalah 70 ekor unta. Dan bilangannya berapa? 313 sahaja. Bila Abu Sufyan dapat tahu Nabi nak rampas, Abu Sufyan terus hantar mesej ke Mekah, minta hantar balik tentera. Dan tentera kafir seramai 1,000 orang. Dan akhirnya siapa yang menang? Termasuklah pembesar musyrikin Mekah terbunuh, seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah. Makna pembesar dia meninggal. Kemudian yang semua mati pula, semua berapa orang? 70. Mati 70 orang. Kemudian kena tawan 70 orang juga. Ini satu tamparan besar ni ya. Sebab mereka dengan bala tentera yang ramai, senjata yang lengkap,
pengalaman. Lawan pula hanya bilangan 313. Tanpa persiapan, tak ada pengalaman, senjata pun tak banyak, kuda pun 2 ekor. Tiba-tiba mereka kalah. Dan pembesar mereka ramai mati dan 70 orang mereka kena tawan. Satu tampar yang besar. Jadi mereka geram dan nak balas dendam. Maka mereka, Abu Sufyan merancang untuk menyerang Nabi habis-habisan. Dan mereka target lepas ni, dalam peperangan Uhud, kira Islam akan jatuh di Madinah. Okey? Jadi Abu Sufyan bawa tentera seramai berapa? 3,000. Bila Nabi dapat tahu, Nabi pun tanya para sahabat. Sebab itu perintah Allah, wa amruhum syura bainahum. Allah kata urusan orang beriman adalah bermesyuarat. Nabi tanya mula-mula tokoh-tokoh sahabat yang berumur lah. Macam mana ni? Orang Mekah datang nak serang kita. Jadi tokoh sahabat yang dah berumur tu dah bagi cadangan perang dalam Madinah, kota Madinah. Dan disetujui oleh ketua munafik. Siapa nama dia? Nama dia bukan Mutusami, bukan Ahcong. Nama dia Abdullah bin Ubay. Dia setuju. Kemudian Nabi pula tanya golongan sahabat di kalangan yang muda-muda. Dan kebanyakan yang muda ni tak pergi berperang dalam peperangan Badar. Sebab mereka perancangan asal bukan nak pergi berperang. Jadi mereka tak tahu. Jadi bila mereka terlepas dalam peperangan Badar, mereka bersemangat nak berperang. Semangat tu. Kita kalau terlepas seronok ke rasa rugi? Oh dah pergi dah? Alhamdulillah. Sahabat yang muda ni rasa rugi sebab terlepas peperangan Badar. Jadi mereka semangat sangat berperang. Mereka bagi cadangan pada Nabi, kita perang di luar Madinah. Lagi nampak kehebatan kita. Jadi Nabi pun masuk rumah, pakai pakaian perang. Inilah Nabi keluar di waktu pagi. Ada riwayat mengatakan Nabi keluar hari Jumaat, lepas solat Jumaat. Kemudian sampai ke Uhud hari Sabtu. Ini 11 Syawal. Jadi Nabi mula keluar selepas solat Jumaat. Kalau selepas solat Jumaat bukan awal pagi. Sebab tu ada ahli tafsir mengatakan ghada ni asal makna awal pagi, tapi tak semestinya. Dalilnya Nabi keluar lepas Jumaat, bukan awal pagi. Pendapat kedua mengatakan Nabi keluar awal pagi ialah Sabtu. Mula-mula Nabi keluar lepas Jumaat, tapi sampai di Uhud, waktu mula nak berperang awal pagi. Boleh faham? Perbezaan pendapat. Orang musyrikin pula sampai di Uhud bila lagi? Hari Rabu. Hari Rabu. Peperangan bermula hari Sabtu. Mereka datang awal. Okey. Jadi lepas Nabi masuk rumah, siap dengan pakaian perang. Jadi sahabat yang veteran ni, yang berumur, macam marah kepada orang muda lah. Kenapa kamu macam paksa Nabi? Sebab Nabi asalnya setuju dengan pandangan berperang dalam Madinah. Tapi bila dengar pandangan daripada pemuda-pemuda, Nabi pun macam terkesan dan tukar pandangan. Maka golongan tua marah kepada golongan muda. Kenapa kamu macam paksa Nabi menukar pandangannya? Okey? Jadi bila Nabi masuk rumah dan keluar dengan pakaian perang, golongan muda ni rasa bersalah. Mereka pun cakap pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu nak berperang dalam kota Madinah tak ada masalah. Kami tak ada masalah. Kami ikut je. Sebab mereka rasa bersalah, seolah mereka menjadikan Nabi terpaksa ikut golongan muda. Apa jawapan Nabi? Cuba baca hadis tu. Nabi kata makana yang bagi lin nabi iza labisa la'matal harbi an yad'aha hatta yaftahallahu bainahu wa baina aduwihi. Maksud dia, tidak patut bagi seorang nabi
Apabila telah siap memakai pakaian perang, tak patut apa? Tukar pandangan. Tak patut. Bila dah pakai, dah buat keputusan, jalan. Di situ ada satu kaedah. Apa dia? Bila nak berperang, jangan ragu-ragu. Jangan pergi ke tak, dalam ke luar. Itu tanda-tanda awal nak kalah. Bila buat keputusan, jangan ragu-ragu. Jadi Nabi nak ajar sahabat, bila dah buat keputusan, jangan ubah. Okey? Maka Nabi pun keluar. Inilah ayat ni. Nabi keluar daripada rumah Aisyah. Untuk apa ni? Untuk menyusun barisan tentera. Berapa ramai orang Islam? Ini kafir ni. Ini musyrikin Mekah. Orang Islam? Islam. Islam Madinah. Berapa? 1,000. Okey, 1,000. Sampai tengah jalan, ketua munafik Abdullah bin Ubay. Kan dia, pandangan dia berperang di mana? Dalam Madinah ke di luar? Kenapa dia setuju berperang dalam? Itulah sifat munafik, penakut. Kalau dalam Madinah kan ada rumah, ada kubu kan. Jadi itulah kerja munafik. Akhirnya dia tarik diri daripada 1,000 ni, dan dia ada pengikut dia. Semuanya seramai 300 orang. Jadi tolak tinggal berapa? 700. Cuba bayangkan. Macam mana perasaan Nabi? Ini Nabi ni. Rupa-rupa yang Nabi duk ajar, duk didik, duk solat belakang Nabi, munafik. Bukan sikit ni. Bukan 30 orang. 300. 1/3 daripada tentera. Dan kesannya juga, Allah akan sebut. Ayat 122. Kesannya ada dua kumpulan terkesan dengan Abdullah bin Ubay. Nak tarik diri juga. Tapi Allah kuatkan iman, tak jadi. Boleh? Tengok cabaran Nabi. Kalau kita mengajar kan, kita mendidik anak murid kita, lepas tu kita ajak anak murid kita pergi berdakwahkan 100 orang. Lepas tu sampai ke airport, 50 orang tarik diri. Mana perasaan kita? Dia kata, ustaz ni tak boleh pakai ni. Bukan nak pergi berdakwah pun. Tergugat tak perasaan kita? Lepas tu yang lain pula terpengaruh. Tengok-tengok tinggal 20 orang. Macam mana perasaan kita? Yang tarik diri ni bukan orang biasa-biasa ni. Dah lama bersama Nabi ni. Jadi pengajarannya apa dia? Pengajarannya apa? Kenapa? Dalam bilangan orang Islam, asalnya dah sedikit kan? 1,000 dengan 3,000. Lepas tu tarik diri lagi. Bukan nak tambah 300. Tarik diri lagi kan? Kenapa Allah biarkan buat-buat munafik masuk, pergi, separuh jalan, kemudian tarik diri? Kenapa Allah tak jadikan mereka daripada awal lagi tak pergi? Mana lebih baik? Daripada awal tak pergi ataupun tarik diri separuh jalan? Kenapa? Kenapa Allah biarkan mereka pergi dulu, separuh jalan baru tarik diri? Apa dia? Satu, Allah nak proses nak bersihkan. Yang layak berperang dengan betul-betul, layak berperang dengan kafir yang betul-betul beriman saja. Jadi bila Allah nak proses, nak keluarkan yang munafik, munafik kena pergilah. Kalau tak begitu, tak nampak kan? Satu. Yang kedua, Allah nak uji pula yang berbaki di 700. Tergugat tak? Kalau betul kamu berperang kerana Allah, jangan tengok pada bilangan. Jangan tengok pada yang tarik diri. Kalau sebab bersama kamu siapa? Allah. Allah dengan 300 ada beza tak? Kalau kamu yakin pada Allah, 300 tarik diri tak ada apa. Boleh? Nanti cara Allah nak memantapkan iman orang beriman. Dan Allah nak pastikan yang berperang ni betul-betul ikhlas. Yang ciri-ciri munafik keluar. Okey. Dan juga pengajaran untuk kita, bila kita mendidik, kita mengajar, jangan harap semua orang ikut. Dan bila ada yang tak ikut ataupun separuh jalan ikut, kalau mudah tarik diri, jangan kecewa. Sebab yang bersama Nabi pun tarik diri. Siapa kita? Kan? Kita bukan sahabat Nabi. Jangan kecewa, jangan sedih. Okey?
Nabi menyusun. Sebab tu Allah mengiktiraf. Yang tinggal 700 ni Allah kata apa? Nabi menyusun orang beriman. Pengiktirafan daripada Allah. Yang 700 ni betul-betul beriman. Okey, maqaidah, tempat duduk. Kenapa Allah guna tempat duduk? Bila kita pergi berperang, ada tempat duduk khas ke? Awak duduk kursi tu, awak duduk kursi ni, ada ke? Tak ada. Kenapa? Kan berperang memang tak ada tempat duduk. Bukan setakat tak ada tempat duduk, kena sentiasa ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, kan. Itu nama berperang. Tapi kenapa Allah guna perkataan tempat duduk? Strategi apa tempat duduk? Jangan bergerak macam mana? Kalau musuh lari, kita jangan bergerak. Duduk sini tengok je. Itu terdebur tu. Cuba jawab. Itu yang atas bukit. Yang atas bukit pun memanahkan. Takkan duduk kerah macam tu je. Sebenarnya Allah nak bagi tahu maqaidah ni, tempat duduk, seolah Allah nak bagi tahu bila kamu berperang, akidah kamu dan perjuangan kamu, jihad kamu kena teguh macam kamu duduk di satu tempat. Jangan berpindah-pindah. Dari segi akidah, dari segi semangat, dari segi jihad, jangan berubah. Seolah kamu tetap di situ. Tapi fizikal bergerak. Sebab berperang ni, kalau akidah dah goyang, bahaya tak? Bahayalah. Antara sebab kalah ialah sebab akidah kita dah goyang. Okey. Nabi menyusun orang beriman tempat-tempat ataupun kedudukan-kedudukan lil qital, untuk berperang. Bila sebut berperang mesti banyak bergerak. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Okey, apa kaitan dua sifat Allah yang disebut hujung ayat ni? Sami'un, alimun. Apa kaitan dengan cerita peperangan Uhud? Apa kaitan? Kalau cerita perang, apa sifat Allah yang sesuai? Yang sesuai dengan peperangan? Jabbar, kan? Qadirun, Azizun. Kenapa pula Sami'un, Alimun? Apa dia? Yalah, kenapa Sami'un? Kita kalau berdepan dengan musuh, patut ada orang bagi jaminan. Orang ni hebatlah. Dia kata tak apa, awak semua jangan risau sebab saya maha mendengar. Mengurang ketakutan kita pun ataupun tak ada kesan apa-apa. Kurang ke? Kalau dia kata awak jangan risau sebab saya ada senjata canggih, ya. Yang mana kita lebih tenang? Dia dengar. Kenapa? Dia tahu strategi musuh. Bila peperangan, musuh ada perancangan, ada strategi. Dan strategi itu orang Islam, tentera Islam tahu tak? Tak tahu. Semua strategi dibuat secara rahsia. Yang tu yang menakutkan orang Islam. Maka Allah kata jangan risau. Semua strategi mereka yang mereka cakap aku dengar. Kadang-kadang dia cakap okey, tapi dalam hatinya lain. Aku tahu. Jangan risau. Dan kita sebagai orang beriman, kita tahu orang Allah ni bukan setakat mendengar, bukan setakat mengetahui, tapi lepas tu Allah akan buat apa-apa tak? Ataupun dengar aja? Tak. Allah akan ada tindakannya. Boleh faham? Jadi Sami'un, Alimun, dua sifat yang menggembirakan, menenangkan orang beriman. Okey, lepas tu iz. Ketika mana? Hammat.
Hamad apa dia? Hamad daripada al-hammu. Al-hammu asal makna dia hadisu an-nafsi. Hadisu an-nafsi. Ataupun al-azmu. Hadisu an-nafsi apa makna? Lintasan dalam hati. Al-hammu ni lintasan dalam hati. Ataupun al-azmu, keazaman dalam hati. Okey. Ini ujian yang kedua ni. Tadi 300 orang munafik tarik diri. Jadi ujian kedua apa dah? Izhammat. Ingatlah ketika mana? Dia terjemah apa tu? Ingin. Ingin. Ta'ifatani dua puak ataupun dua kumpulan. Siapa dua ni? Banu Salamah dengan Banu Harisah. Bani Salamah dengan Bani Harisah. Jadi Allah kata, ingatlah juga ketika mana dua kumpulan ni, iaitu Bani Salamah, dua-dua daripada Ansar. Satu daripada Aus, satu daripada Khazraj. Apa yang mereka ingin ni? Minkum, daripada kalangan kamu ni, iaitu daripada kalangan tentera Islam, daripada kalangan kamu, antafshala. Apa yang diinginkan oleh dua kumpulan ni? Tafshala ni dalam bahasa Arab, al-fashal, al-fashlu, al-jubnu, penakut, wal khauf, dan al-jubnu ni pengecut, wal khauf, takut. Jadi ingatlah ketika mana dua kumpulan ni takut ataupun hampir-hampir nak tarik diri. Kenapa mereka nak tarik diri juga? Kenapa? Terkesan dengan orang munafik tadi. Ialah tergugat kan? Dalam bilangan 1000 kurang daripada bilangan musuh. Lepas tu 300 pula tarik diri. 3 orang okey. Ini 300. Tinggal 700. Jadi terkesan. Dan Abdullah bin Ubay ni mengatakan, balik je lah, tak ada perang apa. Buang masa je. Jadi dua kumpulan terkesan hampir-hampir nak tafshala. Dia terjemah apa ni? Mana mereka hampir takut dan pengecut. Tapi maksudnya lah mereka hampir nak tarik diri. Wallahu, dan Allah. Waliyuhuma. Apa wali? Penolong ataupun pelindung. Huma, kedua-duanya. Okey, boleh. Kata Abdullah bin Jabir daripada orang Ansar, dia kata ayat ni turun kepada kami ni. Kami lah ni. Bani Salam, Bani Harisah ni daripada Ansar. Jadi ayat ni turun kepada kami dan kami sangat tak suka kalau ayat ni tak turun. Sebenarnya ayat ni Allah nak mencela dua golongan ni ataupun Allah nak puji ataupun Allah nak begitu apa? Apa dia? Teguran. Tapi kenapa Abdullah bin Jabir dia kata ayat ni turun pada kami dan kami sangat tidak suka kalau ayat ni tak turun. Makna apa? Allah kata Allah wali mereka. Subhanallah ni. Wali mereka. Kata mereka beriman. Allah sendiri mengiktiraf. Allah akan menolong kami. Allah akan menjadi wali kami. Oh, satu berita gembira. Sebab Allah bagi wilayah ni ada wilayah umum kepada semua manusia, termasuk orang kafir.
Dan ada wilayah khusus untuk orang beriman. Dan wilayah ini lagi khusus kepada huma ni. Dua kumpulan ni je. Mana special. Satu nikmat ni. Jadi kami sangat gembira dengan ayat ni. Kan? Dan di sini ahli tafsir mengatakan ada pengajarannya. Kalau kita betul-betul ikhlas, beriman, beramal soleh, termasuklah berdakwah, tiba-tiba ada hasutan, ada gangguan, ada rasa malas, rasa berat. Kalau kita ikhlas, Allah akan bantu, Allah akan hilangkan halangan tersebut. Ini contohnya dua puak ni. Asalnya memang ikhlas ni. Bila mereka tergugat je, terus Allah bantu mereka sehingga mereka teguh kembali. Tapi kalau tak ikhlas, jadi orang munafik tadi. Rasa malas je, terus Allah biarkan. Pernah tak berlaku dalam hidup kita, rasa malas je nak solat sunat, lepas tu ada tiba-tiba ada kekuatan. Ataupun malas, lepas tu lagi malas. Pernah tak? Ada pengalaman tak? Rasa malas je nak baca Quran, tiba-tiba ada kekuatan. Itu pertolongan daripada Allah. Sebab kita ikhlas. Rasa malas je nak bangun malam, tiba-tiba ada kekuatan. Macam ni lah. Okey? Sebab tu ada ayat Allah begitu apa dia? Syaitan bersumpah, Iblis bersumpah depan Allah. Aku akan sesatkan semua hamba-hamba engkau. Kecuali orang yang ikhlas, mukhlisin. Jadi senjata kita untuk hadapi Iblis apa dia? Ikhlas. Okey, kemudian wa'alallah, dan kita dah belajar bila ala di hadapan huruf ja, ala ni huruf ja. Kalau di awal ayat ini kira ayat baru ni. Tiba-tiba ala di awal, biasa di akhir. Maka makna dia apa? Hanya. Dan hanya kepada Allah, maka hendaklah dia tawakal. Tawakal dah dimelayukan. Kalau nak terjemah apa dia? Berserah. Berserah siapa? Orang-orang beriman. Apa yang Allah nak begitu ni? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apa yang Allah nak begitu dan apa kaitan dengan cerita perang ni? Cuba keluar. Cuba fikir. Ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita dah terjemah yang tersurat. Yang tersirat ataupun mesej yang tersembunyi, apa dia Allah nak beritahu sebenarnya? Dan apa kaitan hujung ayat ni dengan cerita perang? Cerita peperangan Uhud. Kita boleh usaha tapi lepas tu kena tawakal pada Allah. Walaupun usaha kita mungkin tak nampak macam meyakinkan. Oh, tak jelas. Walaupun cakap dalam bahasa Melayu. Maksud entah mungkin macam ni. Bila Allah sebut berserah pada Allah setelah ada usaha. Betul? Jadi tawakal mesti didahului oleh usaha. Kan Nabi dah keluar, Nabi dah susun barisan tentera, baru Allah kata berserah. Maka susunan dia wajib berusaha, barulah bertawakal. Jadi kalau bertawakal tanpa berusaha dipanggil apa? Tawakulun. Ini berserah tanpa usaha. Kalau dah usaha baru bertawakal. Tawakal. Tak ada alif. Sebab tu ada ketika zaman Umar Ibn Khattab, ada rombongan haji datang daripada Yaman. Dan mereka tak bawa bekalan. Jadi Umar bertanyalah, kenapa kamu
datang daripada Yaman nak buat haji tak bawa bekalan. Mereka kata kami adalah orang yang bertawakal. Umar kata antum mutawakkilun walastum mutawakkilin. Kamu adalah orang yang berserah tanpa usaha. Jadi salah. Dan ada kisah yang masyhur kan. Nabi kata apa pada orang yang datang ke masjid kemudian unta dia di luar. Nabi kata apa? Ikat dan tawakal. Jangan lepas dan tawakal. Dan ada satu ayat dalam surah Al-Mulk. Ya Allah nak bagi tahu kena usaha barulah dapat rezeki. Cuba keluarkan ayat tu. Ayat tak banyak, ada 30 ayat je. Hafalkan surah Al-Mulk. Hafal? Keluarkan. Penyelamat daripada azab kubur. Okey, saya bagi apa? Clue dia. Huwallazi sambung. Huwallazi tak boleh juga. Ja'ala lakumul arda zalulan. Kemudian famshu fi manakibiha. Kemudian wakulu min rizqihi. Okey, cuba terjemah. Huwa dia iaitu Allah allazi yang ja'ala, dia iaitu Allah yang telah menjadikan lakum kepada kamu al-ardah, bumi. Jadi Allah jadikan bumi ni untuk siapa? Lakum, untuk kamu. Jadi jangan risau, tak ada tanah. Semua tanah milik kita. Orang beriman dia tak risau. Sebab Allah kata apa? Aku jadikan bumi lakum, untuk kamu. Kenapa risau? Ustaz, saya macam risaulah sehingga sekarang belum ada tanah. Allah kata bumi itu untuk kamu. Kemudian zalula, Allah jadikan bumi itu apa benda zalula? Bukan rata. Zalula ni daripada zul, tunduk. Iaitu Allah jadikan bumi ni mudah. Macam bumi itu tunduk untuk kita. Kita nak buat apa, nak bercucuk tanam, nak bina bangunan, mudah. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Famshu. Berjalanlah fi manakibiha, di pelusuknya. Lepas tu makan. Jadi Allah suruh makan, sebelum tu Allah suruh apa? Jalan. Makna apa tu? Kalau nak makan kena jalan dulu. Inilah usaha. Okey. Nabi bagi contoh kan? Kalau kamu bertawakal, sebenar-benar tawakal kepada Allah. Sambung. Nabi kata maksud adik, kalau kamu bertawakal, sebenar-benar tawakal, maka pastilah Allah akan bagi rezeki pada kamu sebagaimana Allah bagi rezeki pada burung. Lepas tu Nabi kata apa? Burung keluar, bukan duduk kat sarang kan? Keluar tu usaha. Perut kosong, lepas tu balik perut kenyang. Dan dia ada simpan untuk rezeki besok. Ada peti ais tak rumah burung tu? Tak ada. Dah ada tak burung yang bunuh diri sebab tak cukup rezeki untuk besok? Ada tak manusia yang bunuh diri walaupun dah ada rezeki untuk besok? Burung dengan orang, siapa lebih baik? Tahu tak apa? Sebab itulah Allah kata, hanya kepada Allah bertawakal siapa? Apa makna tu? Apa pengajarannya? Siapa yang tak berserah pada Allah, confirm dia bukan orang beriman. Sebab Allah kata yang bertawakal pada Allah hanyalah orang beriman. Saya serahlah, saya dah usaha semua. Kereta pun dah servis, jalan pun clear, saya serah sebab tak ada masalah. Itu bukan beriman.
Ada kereta baru kan? Ada juga terbakar kan? Jadi serah pada Allah. Okey, apa makna tawakal? Ramai juga orang salah guna perkataan tawakal kan? Dia ada usaha, lepas tu last kali dia kata apa? Saya serah pada Allah. Tapi lepas tu tengok natijah tak sama dengan yang dia rancang. Dia kata apa? Macam mana boleh berlaku macam ni? Orang ni tawakal pada Allah ke tawakal pada apa? Usaha dia. Aku dah buat macam ni, sepatutnya jadi macam ni. Tapi mulut dia cakap serah pada Allah. Salah. Jadi serah pada Allah apa maknanya? Apa saja yang Allah takdirkan, walaupun tak sama dengan apa yang dia nak, alhamdulillah, semua okey. Serah pada Allah lah. Ya. Okey. Dan saya nak sebut tawakal ni hanya orang yang beriman. Cuba buka surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Lepas tu ayat 3. Ulaika ke? Allazina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru ulaika kan? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Okey. Cuba tadabbur. Innama, sesungguhnya, tambah satu lagi, hanyalah al-mu'minun, orang beriman. Jadi bila Allah mula dengan innama, Allah nak bagi tu hanya ini sahaja ciri-ciri orang beriman. Kalau tak ada, belum beriman. Apa dia? Pertama, allazina iza zukirallah, orang-orang yang apabila dia sebut nama Allah, gemetar hatinya. Ini amalan apa ni? Amalan anggota badan ke amalan hati? Hati. Yang kedua, wa iza tuliyat, dan apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, apa berlaku? Bertambah iman. Ini amalan anggota badan ke amalan hati? Hati. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka mereka berserah. Yang mereka berserah pada Allah bila tu? Yang ketiga. Yang ketiga, makna apa tu? Dah ada dua ciri ni. Ini sahaja orang beriman, baru Allah sebut mereka bertawakal pada Allah. Apa ciri-cirinya? Hati, amalan hati. Bila dengar nama Allah, gemetar. Mana dia kenal tak Allah? Dan bila baca ataupun dibaca pada mereka ayat Allah, iman bertambah. Mana mereka tadabbur tak? Mereka faham tak? Mungkin tak kita baca ayat Quran, tak faham tapi iman meningkat. Saya baca Quran 30 juz, tak faham tapi rasa iman meningkat je. Ada tak? Tak ada, tak mungkin. Inilah maksud tadabbur. Dengan tadabbur sahaja iman
meningkat. Dah kenal Allah, dah iman meningkat, dah tadabbur Al-Quran, barulah layak dipanggil beriman, barulah layak bertawakal pada Tuhan. Baru betul-betul kenal Allah, baru boleh serah diri pada Allah. Ini tak kenal Allah, solat pun lambat, saya serah pada Allah. Lepas tu mengamuk. Kan? Okey, lepas tu Allah kata apa? Allazina yuqimunas salah. Yang keempat, orang-orang yang mendirikan salat. Ini amalan hati ke amalan anggota badan? Ha? Nombor berapa ni? Nombor 4. Apa dia? Solat ke apa? Solat dengan ni hati gementar, iman bertambah, mana lebih penting? Yang mana rukun iman? Yang mana rukun Islam? Solat rukun Islam. Kenapa jadi nombor 4? Apa dia? Kamu nak solat. Sebab tu Allah kata yuqimunas salah, mendirikan solat, bukan solat. Bila mendirikan solat, mestilah dia kenal Tuhan. Mesti bersihkan hatinya daripada syirik, daripada kufur, daripada riak, dan mesti faham ayat Quran, mesti menaikkan iman, solat mesti khusyuk. Jadi proses amalan anggota badan mesti didahului oleh proses amalan hati. Berapa ramai yang solat dengan nama Allah tak gementar, selamba je. Ini jenis solat lambat ni. Betul? Lepas tu keluar infak, zakat. Ini amalan apa ni? Anggota badan. Semua amalan anggota badan Allah sebut setelah amalan hati. Makna yang paling penting ialah amalan hati. Pastikan kamu kenal Allah, dengar Allah rasa gementar. Pastikan kamu tadabbur Al-Quran. Bila baca ataupun dengar, iman bertambah. InsyaAllah solat dengan zakat ni senang je. Tapi yang atas ni ada masalah, yang bawah lagi masalah. Sebab tu lepas, last kali Allah kata apa? Mereka inilah orang yang beriman yang sebenarnya. Apa maksud sebenarnya? Yang dengan nama Allah gementar. Bila baca Quran, iman bertambah. Lepas tu mereka tawakal dan solat dan keluar zakat. Inilah ciri-ciri mukmin yang sebenar. Maknanya kalau belum ada, belum mukmin yang sebenar. Boleh faham? Okey. Saya ambil satu ayat lagi. Walaqad, dan pasti, sesungguhnya apa? Nasarakumullah. Allah telah nasara, menolong ataupun memberi kemenangan. Kepada kamu. Di mana ni? Bibadrin. Di dalam peperangan Badar. Dalam Badar. Wa antum, sedangkan wawul hal, sedangkan kamu azillah. Apa makna azillah? Azillah hina. Hina ni apa maksud ni? Dalam peperangan Badar Allah kata tentera Islam azillah. Apa makna? Bilangan kecil 300. Orang kafir 1000. Yang kedua, senjata tak ada, ada 2 ekor kuda je. Orang kafir banyak senjata dia. Kan? Bahkan orang Islam ni pergi bukan untuk berperang. Azillah. Tapi Allah bagi kemenangan. Fattakullah. Maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum, supaya tashkurun, kamu fa'il mudhari', kamu sentiasa bersyukur. Mana takwa tu
adalah syukur. Tanda kamu bersyukur ialah kamu bertakwa. Jadi kalau orang tanya, apa makna syukur? Bila kamu taat pada perintah Allah, itulah syukur. Kan? Bila kamu tinggal larangan Allah, itulah makna syukur. Tapi kalau kamu buat kenduri kesyukuran, tapi tak taat pada perintah Allah, belum bersyukur. Okey, perasan tak? Ayat 121, 122 cerita pasal peperangan apa? Tak. Belum masuk malam besok ni. Ayat 121 dengan 122 peperangan Uhud. Allah cerita tak keputusannya ataupun kesudahannya? Tak. Tiba-tiba ayat 123 Allah cerita pasal kalau orang yang dia tak faham, dia kata kenapa ayat ni tak habis cerita ni? Kenapa? Cerita peperangan Uhud belum habis, tiba-tiba masuk cerita perang Badar. Apa dia? Tahu kalau betul-betul bertakwa boleh Allah boleh bagi kemenangan macam perang Badar tu. Lepas tu yang cerita Uhud tak habis lagi ni. Dia cerita Uhud ni sebab itulah bila kita nak faham Quran, bila nak tadabbur, jangan tadabbur ikut ayat. Jangan tadabbur surah tertentu sahaja. Kena tadabbur berapa surah? 114 surah. Kan? Kena tadabbur berapa ayat? 6,000 ayat. Sebab cerita peperangan Uhud ni Allah juga sebut dalam surah Ali Imran juga ayat 165. Dan juga Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Jadi ayat Al-Quran saling melengkapi antara satu sama lain. Okey. Sebenarnya cerita Uhud, kita tahu kan tentera Islam kalah kan. Peperangan Badar Allah kata Allah memberi kemenangan. Yang ini cerita sedih, yang ini cerita gembira. Makna apa tu? Satu, Allah nak bagi tahu bila kamu sedih, ingatlah berita gembira. Dengan ingat berita kemenangan, mengurangkan kesedihan kamu. Boleh faham? Bagi semangat balik. Jadi Allah nak bagi tahu, ni kalah kan? Ingat tak dulu aku bagi kemenangan? Jadi janganlah terlalu sedih. Satu. Yang kedua, kan ayat 120 Allah kata apa? Kalau kamu bertakwa dan sabar, tidak ada mudarat kan? Dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud ada tak mudarat kepada orang Islam? Ada. Apa dia? 70 mati syahid. Nabi sendiri luka, patah gigi, muka pun cedera kan? Apa sebab pula ada mudarat? Sebab tak cukup syarat sabar dan takwa, betul? Takwanya apa dia? Apa yang tak cukup takwa? Nabi kata pada pasukan pemanah, jangan bergerak. Menang ke kalah ke, jangan bergerak. Mereka langgar tak? Tidak ada takwa. Sabar ada tak? Sabar ada tak? Apa yang tak sabar? Tengok harta rampasan, sabar. Tentera kafir dah kalah, ada lagi. Kita datang berperang nak menangkan, kita dah menang. Tunggu apa lagi? Tak sabar. Maka sunnatullah kalah. Sunnatullah mudarat. Okey? Okey, ada tak contoh yang kalau kamu ada dua ni, sabar dan takwa, tidak ada mudarat bagi kamu walaupun kamu azillah, sedikit dan lemah, tapi sebab cukup syarat kamu menang. Ada contoh dalam peperangan Badar. Boleh faham? Okey. Saya nak sebut satu ayat ni tapi tak sempat. Besok. Jadi sabarlah. Okey, kita baca sikit buku ni, 62 amalan pembuka pintu syurga.
Muka surat 41. 41 iaitu kelebihan solat. Solat sunat. D. Kata penulis Hafizahullah, iaitu solat sunat setelah berwuduk. Ini amalan yang memudahkan kita untuk masuk syurga. Dalilnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pernah bertanya kepada Bilal setelah melaksanakan solat subuh. Lepas solat subuh, Nabi tanya kepada Bilal, hadis ni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfaatan. Fa inni sami'tu al-lailata khashfa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala Bilal, ma amiltu amalan fil Islam arja indi manfaatan min anni la atatahharu tahura taman fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bizalika tuhur ma kataballahu li an usalliya. Kama qala SAW. Maksud dia, kata Nabi kepada Bilal, katalah kepadaku tentang satu amalan yang paling engkau harapkan manfaatnya dari apa yang engkau telah lakukan dalam Islam. Kerana, jadi soalan ni Nabi tanya pada Bilal sebab apa? Sebab kata Nabi, sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara sandalmu, selipar kamu di depanku dalam surga. Malam tadi. Mana apa tu? Nabi bermimpi. Dan mimpi Nabi adalah benar. Maka Bilal pun menjawab, aku tidak melakukan satu perbuatan pun di dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya, melainkan bahawa tidaklah aku berwuduk dengan wuduk yang sempurna baik pada malam hari ataupun siang hari, melainkan lepas berwuduk aku mengerjakan solat dengan wuduk itu sebanyak yang telah Allah tetapkan bagiku untuk melaksanakannya. Solat apa ni? Nabi tak sebut solat sunat wuduk kan? Yang bagi nama solat sunat wuduk siapa dia? Orang Melayu. Bukan setakat dia bagi nama, dia sebut lagi usalli sunnatul wuduk. Nabi tak sebut pun. Okey, boleh ya? Jadi kenapa bila digembirakan oleh Nabi sebagai ahli syurga? Apa amalan dia? Mudah ke nak masuk syurga? Mudah ke susah? Mudah. Betul? Pernah tak satu hari 24 jam berwuduk? Pernah? Mana susah lah tu. Kalau mudah dah lama buat dah. Sebab tu bila kita lepas solat kan, lepas solat fardu terbatal wuduk. Solat sunat ba'diyah belum. Kita sanggup tak pergi ambil wuduk untuk solat sunat ba'diyah tu? Biasanya apa dia? Siapa ada pengalaman? Biasa pergi ambil wuduk tak? Ataupun tahan je, jangan kentut. Sebab apa? Kan? Menunjukkan apa tu? Ambil wuduk bukan benda yang senang. Bukan senang. Okey, dalam riwayat lain disebutkan fa inni sami'tu daffana 'alaika. Sesungguhnya kata Nabi, aku mendengar suara gesekan sandalmu. Imam Bukhari mengatakan daffana 'alaika iaitu tahrik, suara gesekan dan sandal. Nak tanya pula, ustaz, dalam syurga pakai selipar ke? Fokus pada maksud hadis tu. Pakai selipar ke apa ke, tak penting. Yang penting ambil wuduk ke tak? Lepas wuduk solat ke tak? Ada juga riwayat daripada Buraidah radhiyallahu anhu dengan makna serupa, dan di dalamnya dikatakan, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah dakhaltu al jannata qattu illa sami'tu khashataka amami dakhaltu al bariha al jannah fa sami'tu khashataka amami faqala Bilal, ya Rasulullah, ma azantu qat illa sallaitu raka'ataini wa ma asabani hadathun qat illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya raka'ataini faqala Rasulullah SAW bihima. Maksud dia, wahai Bilal, dengan apa engkau dapat mendahului aku ke syurga? Jadi ayat ni macam siapa masuk syurga dulu?
Bilal kan? Macam mana tu kita nak faham? Nabi tanya Bilal, macam mana kamu boleh mendalui aku ke syurga? Jadi seolah Bilal yang masuk dulu. Macam mana nak jawab? Sebenarnya yang pertama akan masuk syurga siapa? Nabi. Ada ulama menjawab apa? Nabi kata, engkau mendalui aku bila? Dalam mimpi. Bukan yang real. Dalam mimpi. Sesungguhnya semalam aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar suara gesekan sandalmu. Bila berkata, tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku mengerjakan solat sunat 2 rakaat setelahnya. Lepas azan, mesti bila kata aku solat 2 rakaat. Solat apa tu? Lepas azan. Solat sunat qabliyah. Tapi kalau lepas azan subuh, dia panggil solat sunat apa? Qabliyah ke solat sunat fajar? Tak ada. Bila qabliyah ni, bila ada ba'diyah. Bila tak ada ba'diyah, tak payahlah qabliyah. Betul? Saja aku sembahyang sunat sebelum subuh. Tak payah sebut sebelum. Tak ada yang selepas. Kan? Salat sunat fajar je. Kemudian kata Bilal, dan tidaklah aku berhadas, wudukku batal, melainkan aku segera berwuduk. Batal je, terus ambil wuduk. Makna Bilal ni sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dan aku merasa wajib mengerjakan salat sunat 2 rakaat setelah berwuduk kerana Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dengan kedua inilah engkau memperoleh semua itu, iaitu ahli syurga. Nabi, apa 2 perkara ni? Satu lepas azan, bila solat 2 rakaat, solat sunat selepas azan lah, ataupun sebelum solat fardu. Yang kedua, bila batal wuduk je, terus Bilal berwuduk, dan lepas berwuduk, bila solat 2 rakaat. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk melakukan benda yang nampak senang, tapi sebenarnya sukar. At-Tirmizi berkata, makna daripada sabda Nabi SAW, sesungguhnya semalam aku masuk ke dalam syurga, yakni aku melihat dalam mimpi seolah-olah aku masuk ke syurga. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, mimpi para nabi adalah wahyu. Habis. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم